Okey, alhamdulillah. Kalau dah ramai kita mulalah ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Insya-Allah kita akan meneruskan silibus kita. Iaitu kita mengulang kaji dan talaki dan sertanya ujian lisan, ujian lisan dan tulisan insya-Allah. Muat kan tutup kan. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat Alhamdulillah Ustazah. Tapi muka tak nampak. Sehat. Tu ada kelas mengaji ke tu? Baru cucu aku dah mula tu. Kelas Iqra' lah tu. Tekak. Okey, kalau dah ramai kita mula sekarang ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, pujian yang setanding dengan kebesaran serta kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Redhakanlah ya Allah kami bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan maha suci ya Allah dengan segala tahmidnya, sebanyak makhluk ciptaannya, serela hazatnya, seberat timbangannya, arasnya dan sebanyak tinta kalimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita, sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Siapa giliran pagi ini untuk membacakan doa buka majlis? Okey. Rosna? Okey. Rosna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azzim rabbatana fil Qur'an waj'alhu lana nuran li absarina wa shifaan li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa syakkil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-layl
وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله أخيار والحمد لله رب العالمين. Segala puji-puji bagi Allah, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkanlah minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna. Dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah syaitan. Okay. Ya Allah. Okey, alhamdulillah hari ini kita meneruskan ulang kaji kita iaitu pada muka surat saya buku lama muka surat 70 Buku baru saya tak tahu 69 atau 68. Okey. Okey ya. Okey, alhamdulillah kita hari ini pagi ni kita melangkah kepada hukum ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki. Pengertian bagi ikhfa' hakiki dari segi bahasa ialah apa dia? Bererti sembunyi. Sembunyi ya. Dari segi istilah ikhfa' bermaksud membuat sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham beserta dengan dengung. Dia antara jelas pun tidak, masuk terus pun tidak. Kalau idgham tu dia masuk kan. Jadi di antara izhar dan idgham ya. Iaitu huruf-hurufnya ialah ada 15 huruf ya. Selain pada 6 huruf izhar dan 6 huruf idgham dan 1 huruf iqlab. Selain daripada itu adalah huruf ikhfa' hakiki ya. Iaitu hurufnya ialah ta, sa, jim, dal, zai, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Itu dia ya. Jadi contoh-contoh seperti contoh-contohnya banyak ada dalam Quran. Sekejap lagi kita akan baca, kita perhatikan contoh-contoh ikhfa' sama ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ta dan sa dan jim dan bertemu dengan 15 huruf tadi yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan cara bacaan, bagaimana cara bacaannya?
Ikhfa adalah sebutan pertengahan di antara izhar, iaitu jelas, izhar jelas, dan idgham, iaitu digabungkan ataupun dimasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf 15, iaitu huruf-huruf ikhfa, maka hendaklah didengungkan nun tanpa menzahirkannya secara izhar. Jangan kita zahirkan, jangan kita tekan, jangan kita jelaskan. Atau jangan kita gabungkan seperti idgham, ya. Jadi perkara-perkara berikut haruslah kita berhati-hati dalam menyebut kalimah yang hukumnya ikhfa, ya. Iaitu hujung lidah hendaklah dikawal dari menyentuh gusi depan sebelah atas. Contohnya seperti contohlah. Kalau nun mati bertemu dengan dot, mau, ujung lidah tu kita jaga jangan sentuh mana-mana dinding. Ya. Jadi mau, bila nak sebut, bila siap dengung dia tu, barulah kita menyebut huruf selepasnya. Ya. Okey. Hendaklah juga dipastikan tiada unsur gabungan nun dengan huruf selepasnya, terutama pada nun yang bertemu dengan huruf shim, kaf, fa, zal, sa. Ini selalu kita melakukan kesilapan, ya. Jadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 5 ini, kita akan menjadikan dia idgham, tidak jadi ikhfa. Ini yang susah. Kerana ikhfa bukan menyerap sebutan nun kepada huruf selepasnya, tetapi adalah sebutan pertengahan, ya. Itulah maknanya lidah kita tergantung. Bukan tergantung, apa panggil? Tergantunglah. Dia tidak menyentuh mana-mana. Ya. Tidak menyentuh mana-mana organ dalam mulut kita. Ya. Ya. Hendaklah juga dipastikan tiada unsur suara panjang pada sebutan nun seperti perkataan kuntum dilafaz dengan kuntum. Tak ada. Jangan dipanjangkan. Dia kata kuntum. Ya, kuntum. Nun tu bila kita nak sebut bila nak sebut kun tu jadi hujung lidah kita tak sentuh mana-mana. Kalau kita sentuh dia jadi hukum lain lah. Kalau sebut kun, kita sentuh ujung lidah ke langit, ya, contoh kun, dia tak jadi dengung, dia sebut kun terus kun. Kalau ikhfa ni dia macam seolah-olah u dia tu kun, n dia tu lama sikit, transit sikit kun, tapi awasi jangan sampai ujung lidah kita disentuh ke langit-langit keras, ya. Okey, sebab nun itu makhraj dia ialah hujung lidah bertemu dengan langit-langit keras ataupun hujung lidah bertemu dengan pangkal gusi atas. Ya, gitu. Nun kun, gitu. Jadi maknanya jangan sampai sentuh, nanti dia menjadi hukum yang berbeza, tidak ikhfa, ya. Dengung ikhfa itu adalah sekadar 2 harakat dan dia ada 2 cara. Apa cara dia? Ya. Iaitu tafkim. Tafkim iaitu menebalkan dengung apabila nun bertemu dengan ikhfa huruf ikhfa yang terdiri dari huruf-huruf isti'la. Sebab huruf-huruf ikhfa ini dia campur, ada yang istifal, ada yang isti'la. Jadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, contohnya bertemu dengan sad, bertemu dengan dad, bertemu dengan ta, bertemu dengan za, bertemu dengan qaf, maka dia hendaklah ditebalkan dengungnya. Macam manalah ustazah nak tebalkan dengung tu? Ya. Okey. Nanti kita tengok pada contoh-contoh kalimah yang kita akan sebutkan seorang-seorang nanti, ya, insya-Allah. Dan yang kedua tarqiq. Tarqiq kita tahulah, kalau tadi yang tebal, ini sekarang jumpa dengan yang ringan lah. Iaitu meringankan dengung apabila nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang istifal selain dari huruf isti'la di atas. Makanya yang itu ada 5, ada 10 lagi huruf ikhfa, yang semua sekali 15, maka yang 10 tu nun mati bertemu dengan huruf yang 10 itu hendaklah diringankan dengungnya. Okey.
Okay, alhamdulillah. Tahap-tahap ikhfa. Sama ada kubra, sama ada sughra, sama ada wusta. Ya. Kita tengok yang kubra. Ikhfa juga berbeza tahapnya bergantung pada jauh atau dekatnya nun sukun itu dengan huruf-huruf ikhfa. Yang 15 itu ya. Sebutan ikhfa terbahagi kepada 3 tahap. Iaitu kubra. Kubra ni teratas lah. Ya. Yang kedua terendah sughra. Yang ketiga, mana pula? Terendah yang bawah sekali sughra dan pertengahan ialah wusta. Ya, terbalik. Okey, alhamdulillah. Teratas bagi huruf ta, dal, ta. Kerana kedudukan huruf-huruf ini paling dekat dengan nun sukun pada makhraj, maka sebutannya adalah hampir kepada idgham. Ini kerana kedudukan makhraj nun sukun amat dekat sekali dengan huruf-huruf ini, iaitu pada gusi hadapan sebelah atas. Maka sebutan ikhfa-nya dengan mudah dapat dilaksanakan. Tapi kita kena awasi, ta itu ialah isti'la, ta dengan dal ialah istifal. Apabila kita melafazkan kalimah itu, nun mati bertemu dengan ta dan bertemu dengan ta, dal, dua perkara yang berbeza sebutannya. Satu, kita beratkan isti'la itu pada ta dan ta, dal ringankan sebutan dengungnya. Okey? Sebab ta adalah huruf yang paling kuat sekali tahapnya di dalam huruf hijaiyah. Jadi kita kena ingat, kita kena letakkan dia status kuat dia itu apabila kita menyebut sesuatu hukum yang bertemu dengan huruf ta. Okey? Dan yang keduanya ialah terendah. Yang paling rendah sekali ialah huruf kaf dan qaf. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan qaf, kedudukan huruf ini paling jauh dengan nun. Nun ujung lidah, qaf nun di pangkal lidah. Dekat anak tekak tu, qaf ya. Jadi kan jauh. Hujung sama hujung lah kiranya. Hujung di depan dengan hujung di belakang. Itu tempat qaf. Depan kaf pula depan sikit je daripada qaf. Jadi kategorinya kategori jauh jugalah, di pangkal lidah jugalah tu. Ya. Jadi apabila kedudukan huruf paling jauh dengan nun sukun pada makhraj, maka sebutannya adalah hampir kepada izhar. Ini kerana kedudukan makhraj nun sukun amat jauh dengan huruf-huruf ini. Makhraj nun terletak di gusi di hadapan sebelah atas dan makhraj dua huruf ini terletak di pangkal lidah. Maka sebutan ikhfa-nya agak sukar untuk dilaksanakan. Ya, nanti kita jumpa dengan huruf dengan contoh-contoh qaf ya. Tengok qaf je. Saya tengok juga. Yang qalibu, yang qalibu, yang ko, ya, yang ko, gitu. Ya, min qab, non tu di ujung lidah. Min qab, dia nak pergi ke anak tekak tu, memakan masa dan kita cuba untuk memberatkan sebab dia dia huruf isti'la ya. Jangan kita mingkab, itu tak betul ya. Min sami'un qarib, jadi ongko. Jadi begitulah alunan apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang isti'la ya. Dan wusta, pertengahan ya. Bagi 10 huruf ikhfa, selain daripada huruf-huruf di dua tahap di atas, ya, selain pada dua tahap atas tadi, iaitu sa, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, di mana kedudukan huruf ini tidak begitu hampir dengan dan juga tidak begitu jauh dengan makhraj nun yang terletak di gusi hadapan sebelah atas, maka sebutan ikhfa-nya adalah pertengahan antara dua tahap tadi. Di antara dua tahap tadi, sughra dan kubra. Ikhfa-nya adalah pertengahan antara dua tahap tadi, iaitu tidak begitu mudah dan tidak begitu sukar untuk dilaksanakan. Apa yang hendak ditegaskan daripada huraian tentang hukum ikhfa di atas ialah sebutan ikhfa yang tepat haruslah
diambil secara musyafahah. Maknanya benda kalimah ini kita kena perdengarkan. Kita sebut ada orang yang mendengarkan sebutan kita. Sama ada tepat ataupun tidak. CP pun baru belajar boleh lah kan. Ya. InsyaAllah. Tapi saya rasa kelas ni semua dah okey dah ya. InsyaAllah. Jadi kita faham ya, yang mana satu surah, yang mana satu wusta, yang mana satu kubra. Bila kita dah kenal, mudah kita nak sebut ya, insya-Allah. Sebelumnya ya, seterusnya inilah kita kena bermusyafahah, talaki musyafahah. Ya, hingga ke Rasulullah ini. Ya. Musyafahah tu maksud apa? Talaki musyafahah kita dengar mendengar lah. Bermusyafahah. Awak baca, saya dengar dan saya betulkan. Gitu. Itu dia. Musyafahah daripada sebutan guru yang telah memperolehi sebutan seumpamanya daripada guru sebelumnya, seterusnya berkesinambungan hinggalah ke Rasulullah. Bukan sekadar meniru-niru daripada buku sahaja ya. InsyaAllah, insyaAllah. Apa ya? Jadi maknanya senang katanya yang dah bersanad lah gitu ya. Maknanya ada sanad daripada susur jalur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah ya. Jadi okeylah tu. Macam Ustazah lah juga dah bersanad dengan guru sebelumnya. Tak apalah, tak payahlah sebut gitu. Bolehlah, boleh insya-Allah. Jadi kita yakin orang itu, guru kita tu tidak meniru semata-mata pada buku saja, tapi dia ada memegang sijil sanad, insya-Allah. Bukan setakat sijil saja, nak bertalaki musyafahah juga macam gini dengan tok guru kita tu. Ya. Okey. Alhamdulillah. Dan tanda-tandanya pun nun sakinah bagi ikhfa tidak mempunyai sebarang tanda. Dia kalau benda-benda dengung ni dia tak ada apa-apa tanda, kosong je. Kalau nun tu nun mati tapi tanpa tanda, kosong cantik. Ya, atasnya dan tanda tanwinnya tidak selari. Tanda tanwinnya pun cantik juga, tak selari. Kalau dhammah tain dia macam waw kecil. Waw kecil 2, ya, macam 99 lah senang cerita. Dhammah tain dia macam 99. Fathah tain dia macam sama gitu. Selari lah, tidak selari ya, tidak selari. Satu dia panjang ke atas, satu dia panjang ke bawah, tidak selari. Okey, rangkai kata. Macam mana kalau kita ni dah pandai kan, dah pandai, kita tak perlulah ingat-ingat zai, sin, sim. Kita guna rangkai kata. Apakah huruf-huruf ikhfa hakiki berjumlah 15 itu terhimpun dalam rangkai kata ialah 1 jza, saddaka, fasiq, dhatazin, syaz. Kalau kita baru belajar ni kita sebut satu-satu kalimah lah. Okey. Saya sebut ni peserta yang dikasihi sebut juga tapi pelan-pelan ya. 1 jza, 1 jza, saddaka, fasiq, dhatazin, syaz. Syaz. Kalau kita nak sambung bolehlah syazza, boleh juga. Ya. 1 jza, saddaka, fasiq, dhatazin, syaz. Okey ya. 1 jza, saddaka, fasiq, dhatazin, syaz. Buat banyak-banyak kali, hafal lah kita. Okey. Apa sebabnya dia panggil ikhfa? Apa sebab panggil ikhfa? Okey. Alasan membaca ikhfa pada huruf-huruf ini adalah kerana tiada kaitan yang berdekatan, iaitu taqarrub. Taqarrub bahasa tajwid dia lah, bahasa Arab dia. Antara nun sukun dengan huruf-huruf tersebut pada makhraj dan sifat yang membolehkan ia dibaca secara idgham. Huruf-huruf tersebut tidak juga berjauhan tabaud, maknanya ba'id lah, maknanya dekat. Dengan nun jauh ya, maknanya jauh. Nun sukun pada makhraj dan sifat yang membolehkan ia dibaca dengan izhar. Maknanya tak boleh baca dengan izhar pun tak boleh, nak baca dengan idgham pun tak boleh. Ya. Maka sudah tentu cara pertengahan adalah ikhfa ya. Penyembunyian sebutan nun sukun dengan tidak melafazkan dengan sempurna. Maknanya sembunyi. Ikhfa ini maknanya sembunyi. Penamaan hukum ini dinamakan ikhfa hakiki
Kerana apa? Kerana ikhfa yang berlaku pada nun sukun dan tanwin di sini berlaku dengan sebenar-benarnya berbanding dengan ikhfa majazi. Nanti besok-besok kita belajar ikhfa majazi pula. Pada ikhfa syafawi dan iqlab, ya. Jadi dia lebih kurang je lah ikhfa syafawi, tapi dia hurufnya berbeza. Ikhfa syafawi hurufnya mim, ya. Iqlab pula hurufnya nun mati bertemu dengan ba, bezalah. Ya. Tinggal lagi sebutannya seakan-akan, ya. Seakan-akan. Itu dia, wallahu alam. Ada apa pertanyaan tentang ikhfa hakiki? Kalau tak ada, kita pergi baca Quran. Ustazah, Ya. Saya nak tanya yang istilah ni Ustazah, yang Ustazah buat ya kalau teratas tadi apa pula kobra Ustazah? Oh, yang tadi tu. Okey. Kobra Ya. kan? Kubra. Kubra, apa tu sugra dan Wusta. Ustazah, tapi saya ada jumpa yang apa tu dia cakap kalau teratas tu a'la, boleh Ustazah? Boleh atas Allah lah. Boleh Allah, apa saja. Sebab Allah kubra ada sugra ni bukan ada dalam buku, tak ada. Saya saja sebut banyak pekat, banyak benda. Kalau awak jawab teratas pun boleh. Ya? Dia sebut a'la, adna dengan al-wusta ya dah. Boleh. Okay. Boleh. Tak, nanti kalau keluar peksa nanti keliru. Boleh. Orang yang meraih tu dia faham. Okay. A'la tu maknanya atas. Ya. Betul lah tu, boleh. Okay. Ya. Okay, terima kasih Ustazah. Sama kubra sugra wusta pun boleh. Sebab kita selalu guna benda tu. Jadi memang saya pun terlupa tadi nak sebut a'la adna tadi. Sebab kalau saya selalunya saya sebut semua sekali yang sinonim. Lepas tu hari ni ada juga yang tertinggal ya. Terima kasih yang ada ingatkan saya. InsyaAllah kita fahamlah tu. Kalau gitu dah faham ya. Sebab dalam buku ini Ustaz ni tak ada tulis tu. Surah kubra apa tak ada tulisnya. Dia tulis teratas, terendah, pertengahan. Itu je. Jadi kita lah buat catatan tepi-tepi tu ya. Tulis itu ala, okey, ala, adna, lagi apa tadi? Wusta. Wusta ya? Okey. Al-Awsat mula Ustaz. Okey, alhamdulillah ya. Jadi ada lagi soalan? Nah, cara sebut Ustazah. Cara sebut. Ini nak pergi cara sebut lah ni. Nak lepas seorang-seorang sebut ya. Saya sebut sampai 15 ni lah saya sebut. Jadi sebut satu-satu. Jadi kawan saya sebut ikut dan saya suruh seorang-seorang sebut ya. Okey. Nun mati contoh 1 dan 2 perkataan ya. Ini contoh 1 perkataan dan 2 perkataan. Bagi soalan nak sebut seorang-seorang, tengoklah kadang saya suruh awak sebut dua melalui tanwin dan seorang melalui nun mati. Jadi fungsinya sama aja ya. Kalau kita nak sebut semua-semua sekali seorang, tak cukup masa pula. Seorang satu fahamlah ya. Boleh ya? InsyaAllah ya, insyaAllah boleh kan. Okey, nun mati bertemu dengan ta. Okey. Dalam satu kalimah iaitu kuntum. Kuntum. Ya. Bila kita baca Quran jangan kita baca kuntum minaz zalimin. Jangan. Kita kena baca kuntum minaz zalimin. Contoh ya. Jadi okey. Kuntum. Itu satu perkataan. 2 perkataan tahti min tahtiha min tahtiha. Okey ya. Dan huruf tanwin bertemu dengan ta. Jannatin tajri. Okey ya. Jannatin tajri. Ya. Okey. Huruf sa. Nun mati bertemu dengan sa iaitu dalam satu perkataan. Mansura. Okey ya. Dan dalam 2 perkataan mil samari. Okey. Dan tanwin. Tanwin bertemu dengan sa.
qawlan saqila. Okey. Okey, nun mati bertemu dengan jim. Dalam satu kalimah ya. Wa anjayna. Okey. Dan dalam dua kalimah in ja'akum. Okey. Nah, tanwin bertemu dengan huruf jim. Khalqin jadid. Okey. Nun mati bertemu dengan dal dalam satu kalimah. Andada. Okey. Tidak sentuh ya ujung lidah, jangan lupa jangan disentuhkan mana-mana dinding dalam mulut kita. Okey, dalam dua perkataan min duni. Okey, tanwin bertemu dengan huruf dal. Wa ka'san dihaqa. Okey. Dan seterusnya saya tak sebut lagi, nanti kalau saya nak dengar seorang-seorang takut kita mengejar masa. Oleh itu alamak, nama tak ada pula tu. Saya tengok nama yang ada sini ya. Okey, Datin Putri sebutkan satu kalimah ya, satu perkataan non mati bertemu dengan sin. Sin ya. Sin. Okey. Okey, alhamdulillah. Nolia, dalam dua perkataan non mati bertemu dengan sin. Ada buku kan? Tengok buku tu. Ada. Okey, sin. Min sulalati. Lagi sekali. Min sulalah. Okey. Lati pun boleh, lah pun boleh. Tak apa. Saya yang pentingnya non mati bertemu dengan sin ya. Min sulalah. Okey. Min sulalati. Jangan kita min, tak mau. Nun tu jangan min, M-A-N. Jadi min, gitu ya. Terangkat, rahang kita buka. Min, gitu. Okey, Syuaibah, tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin. Ya, tengok dalam buku tu. Warajulan salama. Lah pendek. Warajulan salama. Warajulan salama. Okey, alhamdulillah. Ani Syafi. Okey, ini huruf shin. Nun mati bertemu dengan shin. Ada buku tak? Tak ada, tapi buku lain jelas tak ada. Tak apa, boleh buku lain pun boleh. Nun mati bertemu dengan shin. Paman syaribah. Wa man syariba. Wa man, bukan wa ma, wa man gitu. Syur lakum. Lagi sekali Ani. Wa man syaribah. Okey, alhamdulillah. Okey, yang lain macam mana saya tengok tak ada nama. Tak mana nak tekan, tak tahu. Ustazah tengok partisipan Ustazah. Partisipan tu. Oh, partisipan. Mana ke dia partisipan? Okey. Dah jumpa partisipan. Okey. Tapi dia keluar kod lain. Keluar ke tepi kan? Bukan keluar ke tepi, dia keluar ke apa nama kotak entah. Ada kan partisipan tu? Tapi tak keluar senarai. Tak tahu, takutlah. Oh ni okey nampak dah. Okey. Okey, baik semula. Tapi ni Aliyah dah ya? Juma. Belum. Aliyah dah belum? Belum. Belum sebut. Nun mati bertemu dengan sod. Nun mati bertemu dengan sod. Ya. Yang suruh. Okey. Juma. Ya.
Dalam dua perkataan nun mati bertemu dengan sod. Okey, alhamdulillah. Alamak. Nak ketik-ketik ni yang saya takut ni hilang. Noni. Noni? Ya. Okey. Nun tanwin bertemu dengan sod. Sara. Okey, alhamdulillah. Nolia udah tadi ya? Datin Puteri udah. Rohaida? Nun mati bertemu dengan dot. Dot. Ada buku tak? Buku ada tak? Rohaida? Saya. Okey, ada buku tak? Ada. Ada boleh sebut. Nun mati bertemu dot. Mangdud. Mangdud. Okey. Siapa lagi? Siti Salbiah. Ya, saya. Dalam dua perkataan, nun mati bertemu dengan dot. Mandola. Okey, alhamdulillah. Mana pula nama lagi? Syaibah dah. Siti Salbiah udah. Saya belum. Rosna belum. Okey. Rosna, nun mati bertemu dengan to. Ini huruf kuat ya. Hati-hati macam saya terangkan tadi. Okey. Bikin tori. Okey, alhamdulillah. Bikin to. Kalau kita waqaf ya. Kalau kita wasal, bikin torin. Jangan ri je, rin. Dua di bawah rin ya. Kalau kita wasal. Lagi siapa yang belum? Torin. Kalau wasal, kalau waqaf to je lah. Habis ya? Dah habis? Saya Ustazah. Okey, Latifah. Okey Latifah. Nah, kenal suara je. Nun mati bertemu dengan zo. Zo. Istimla juga. Nun mati Ustazah. Nun mati. Bukan Latifah jawab tadi. Okey, nun mati. Kan cerita nun mati hari ni. Ikhfa. Nun mati bertemu dengan zo. Yang zuru. Alhamdulillah. Lagi siapa yang belum? Siapa yang belum dipanggil? Belum jawab? Ada tak? Semua sudah? Alhamdulillah. Semua sudah. Okey. Okey, kalau sudah okey. Okey, Datin Puteri, cekkan nama saya pun tak lupa nak ini sebab dia tak senara habis. Saya kena klik tu dia kata ke bawah pening. Siti Salbiah. Sudah ya? Dah. Dah lah. Habis dah. Dah habis ya? Okey, alhamdulillah. Maka kita habislah. Jadi walaupun tak habis sampai kaf, jadi kita dah faham lah saya rasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bila nanti kita mengaji, jumpa kalimah-kalimah ikhfa' hakiki, kenalah baca bertepatan seperti yang kita belajar pada pagi ini. Ya. Ustazah, saya tanya sikit Ustazah. Boleh. Ustazah, kita cuma beza bila idgham ma'arun kita kita memasukkan dengan dengung sekadar 2 harakat. Yang ini kita menyembunyikan nun, bunyi nun tu kan Ustazah. Dan dengan dengung sekadar 2 harakat juga. Satu memasukkan, satu lagi sembunyikan Ustazah. Satu memasukkan, satu sembunyikan. Satu lagi renggangkan. Sebutan. Ya. Okey. Takut nanti keliru kan memasukkan. Sembunyikan lah maknanya kita tidak sebut jelas. Kalau jelas jadi izhar. Kalau masuk jadi idgham. Tapi yang ini jadi sembunyi. Antara izhar dan idgham. Maknanya tidak masuk dan tidak
tidak jelas, ya, iaitu ikhfa, ya. Kita renggangkan rahang kita tu, jangan jagakan lidah kita, sebutan kita itu jangan menyentuh mana-mana tempat. Dia jadi tersembunyi. Kalau kita sentuh, dia jadi izhar. Kalau lama sentuhan itu, dia jadi idgham. Jadi susah sikit Ustazah nak bunyikan. Tak adalah, selama-lama okey lah. Bila kita nampak je huruf-huruf 15 tu, kita automatik kita tahu sebutannya, insya-Allah. Ustazah, kita habiskan dengung dulu Ustazah. Habiskan dengung dua harakat tu dulu, baru kita sebut huruf yang akan yang huruf dia setelah ya. Kan? Ka. Kita habiskan dengungnya. Kalau nun mati bertemu dengan kaf tu, tapi kita hati-hati untuk nun mati tu bertemu dengan kaf. Jadi kita tahu nak hantar nun mati tu ke makhraj kaf. Gitulah seolah-olahnya, ya. Kita nak hantar nun mati tu ka. Kalau kita nak hantar kaf tapi kita bunyi dal, tak jadilah. Katalah kita nak sebut mangka tapi kita bunyikan dal. Mana boleh, kan? Taklah, dia lari jauh. Ya. Insya-Allah kita bila kita mengaji, kita tahulah mangka yang Kalau maksud yang memasukkan tu, maksud dia macam mana? Yang memasuk itu idgham ma'runah. Yalah, Idgham bila runah. Ya, maksud Siti macam mana nak beza dia tu? Masuk, kena sebutlah baru tahu beza dia. Memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf ya, misalnya, ya. Memasukkan masukkan waw terus. Ya, kalau waw terus waw. Mewa. Kalau ya, maya. Itu je, mudah je. Ya. Faham. Itulah masuk tu. Masuk, macam masuklah. Masukkan nun mati dalam ya. Gitu. Beserta dengung. Jaga-jaga. Kalau yang tak dengung tu, Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Jangan kita buat Ghafurur Rahim. Salah, ya. Itu bila runah, dia tidak dengung. Ya. Okey. Okey, alhamdulillah. Kalau tiada soalan yang nak dibincangkan, kita terus baca talaki musyafahah. Okey. Nak tengok nama je, tak apalah. Okey, baca. Saya baca dulu saja, saya nak turun kita tengok. Okey. Siapa yang ada hal, baca dulu. Ini muka surat. Muka surat berapa? Saya 334. Ayat yang 19. 334 ayat 19. Nama lain, muka lain. 334. Ayat 19 mula. Ayat 19, muka surat 334, ya. 334 ayat 19. Seorang setengah muka, okey? 334 ayat 19. Ayat 334. Apa tak? Siapa nak baca nombor 1 tadi? Saya. Rosnah, ya? Ya. Okey, Rosnah. Kejadian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Walladzina kafaru qatti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ra'usihimul hamim. Ini betul, Ustazah? Hamim. Betul. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi
رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من tahtihal anhar. Sini banyak ikhfal, Ustazah. Tak apa. Lepas ni saya soal awak nak keluar cepat kan? Yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Okey, alhamdulillah. Ayat terakhir itu ayat 23. Cuba tengok kalimah ikhfa di situ, sebutkan lagi sekali. Min zahabi wa lu'lu'a. Okey, alhamdulillah. Boleh balik. Okey. Seterusnya, siapa yang nak keluar cepat? Ada hal ya. Bukan sengaja nak keluar cepat ya. Saya baca. Okey. Okey, teruskan. Siapa baca? Nolia. Nolia, okey Nolia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 335 ya. Ya. Wahudu ila tayyibi minal qawli hamid. Yang lain tutup mute ya, tolong. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Okay. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والقائمين والركع السجود والقائمين والركع السجود. Okey. Lagi. Satu lagi ayat. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى
kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Okey, ayat terakhir ayat 27. Tengok kalimah ikhfa hakiki. Min kul. Okey, mingkul ya. Kita dengar. Okey, alhamdulillah, next. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih sama. Okey, siapa nak baca? Kalau tak ada, saya sebut je yang belum ni. Okey, Ani baca. Ani Syafi baca. Ya Ustazah. Baca. Ayat 28 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفسهم ثم ليقضوا نفسهم وليوفوا. Ulang balik Ani, ulang. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok hukum ikhfa yang kita belajar tadi. Tengok. Ada tak? Ada. Okey, sebutkan. Okey, sebut kalimahnya. Inda rabbih. Alhamdulillah. Dan seterusnya, Nolia. Ada tak Nolia ni? Assalamualaikum Nolia. Saya dah. Oh, dah. Siapa yang belum? Datin Putri. InsyaAllah. Okey, Datin Putri. Muka surat 335. 336. Okey, 336. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فاعل فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحسنين وبشر المخبتين. Satu lagi. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey, alhamdulillah. Tengok kalimah yang ikhfa. Yunfiqun. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya Siti Salbia. Sudah baca belum? Belum. Belum Sarah. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalumut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Okey, alhamdulillah. Tengok hukum ikhfa. Sebutkan. Ambil yang ni ke? Yang ujung sekali. Khawanin kafur. Alhamdulillah ya, kena baca dengung ya. Khawanil kafur. Ya. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya Syaibah dah, Syaibah belum. Syaibah? Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uzina lillazina yuqataluna Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت
صوامع وبيع وصلاة. الله أكبر. Wasolawat. Jangan la pula dia. Alif soril tu di hadapan waw. Jadi kita kena baca wasolawat. Kalau nak berhenti. Kalau terus wasolawatun wa masajid. Ya. Masajid. Ambil Wabiyah. وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Astagfirullahaladzim. Tak nampak ya Ustazah, minta maaf ya. Mata saya. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Okey, alhamdulillah. Tengok hukum ikhfa. Mana dia? Alah baris tu je boleh. Wa nahau. Mana dia tadi? Tak nampak. Ayat 41, ayat baca habis tadi. Ayat baca last. Anil wa nahau. Munkar tu. Tu. Munkar. Anil munkar. Okey, alhamdulillah. Dan seterusnya, siapa lagi? Noraini. Saya tengok nama berjalan. Noraini. Noni. Dia mute. Tadi Ani dah. Noni, okey. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa samud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyan wa kuzziba Musa fa amlaitu lil tu pendek fa amlaitu lil kafirin wa kuzziba Musa fa amlaitu lil kafirin summa akhaztuhum fa kaifa kena istinakkan kha tu akhaztuhum fa kaifa kana nakir. Faka'ayyim min qaryatin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعونها يسمعون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Okey, alhamdulillah. Tengok mana kalimah ikhfa. Walakin ta'mal qulub. Okey, walakin
Okey, alhamdulillah. Seterusnya Siti. Seterusnya Faziah ya? Siti Rohaidah. Zabiah. Siti Zabiah udah kan? Rohaidah belum? Rohaidah, okey Rohaidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latifah. Wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Fallazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته wallahu alimun hakim. Dengar lagi sekali, itu izhar. Okay, wallahu alimun hakim. Okey, tengok kalimah ikhfa. Fayansahullah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Latifah. Ya, Ustazah. Ya, okey, baca. Syaitanir rajim. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم إنه الحق من ربك فيؤمنوا به إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. Alhamdulillah. Tengok kalimah ikhfa.
Jumpa tak? Tak ada. Ya Tak ke? ada. Tak ada. Ustaz. Ya. Tak Tak ada ada. langsung. Tak ada. Kawan-kawan tolong tengok, ada tak? Tak ada. Ustazah. Tak ada, tak apa, untunglah. Okey, seterusnya. Ada kelab aja. Tak apa, ada kelab. Okey, betul. Okey, yang lain? Siapa lagi? Siapa yang nama tak ada panggil? Juma belum. Juma. Okey, Juma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 339. Okey. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم. Ya, alim. Tinggallah. وإن الله لعليم حليم. Lagi. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Okey, keluarkan kalimah ikhfa. Okey, la yansurannahu Allah. Okey, alhamdulillah. Ada lagi yang belum baca? Aliyah Ustazah. Alia, okey Alia. Buka surat 339 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Okay, alhamdulillah. Tengok kalimah Ifa. Min dunih. Okay, alhamdulillah. Ada lagi yang belum baca? Ada lagi belum baca? Semua dah baca ya? Datin Puteri, tolong semak senarai. Saya takut nak buka. Baik-baik kejap. Nanti hilang. Syuaibah, Rohaidah, Ini dah ada 11 yang dah baca. Memang kita sebelah tu. Oh, sebelah ada. Mana habislah tu. Okey, alhamdulillah kita dah habis baca sampai 64. Ada masa lagi insya-Allah. Ada apa-apa soalan tentang bacaan tadi? Bacaan tu tak ada Ustazah, tapi yang hari tu saya tanya tu. Oh, yang tu. Saya dah siapkan tapi tak tahu ke mana letak. Nanti saya masuk dalam video lah. Ya. Saya keluarkan suara saya. Memang saya niat itu juga. Tapi saya nak baca, mana pergi benda tu? Saya dah catat.
Kejap ni pun saya cari juga tak jumpa. Pasal dia banyak. Dia tak semestinya huruf waw dengan ya tu dalam idgham ma'runah, dia dalam idgham yang lain pun. Jadi saya dah susun benda tu kan. Saya dah susun dalam idgham mutajaz nisain, ini rupanya kalimahnya. Jadi cantiklah itu yang saya nak cakap, nak bunyikan tu, nak bunyikan suara saya kan. Jadi saya kata masuklah video, saya post lah kan. Saya post dekat grup kita lah. Jadi insyaAllah boleh jelas. Kalau saya cakap secara terang macam ni, mungkin lama dan mungkin kita tak cukup masa ya. Jadi saya cakap secara grup lah. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Memang dah siap dah. Letak merata tu lah. Ustazah. Okay, ada lagi soalan? Ustazah. Ya. Kalau dengan nak deletekan yang soalan Siti tu, kalau tengok muka surat 195. Muka surat 195. Macam mana nak delete? Nak delete, nak kaitkan dengan soalan Siti tu, betul tak ada idgham? Nakis. Ni dengan idgham kamil. Saya tengok muka surat, Ustazah tengok muka surat 195. 195 ayat 195 Quran. Ya. Okay. Ayat 49. Tak apa, saya semua dah siap tu, insyaAllah. Sekarang kalau kita jumpa yang itu, kita nampak rupanya macam-macam hukum dia ada tanya dengan tu ya. Okey. Okey, 195 ayat? Ayat 49. 45, 46. Ayat 49 atas kali, nombor 2 atas. Okey. Okey. Wa minhum man yaqulu. Man yaqulu lah. Man yaqulu nazli tu apa? Zalli. Itu hukum dia. Idgham. 9 mana? Nah, ayat 49. 49. Okey. Okey. Minhum man yaqulu. Man yaqulu. Itulah dia. Tak, man yaqulu tu memang idgham bila gunnah. Okey. Yang yaqulu apa zalli tu, zalli. Zalli tu idgham ma'runah. Bila gunnah. Bila gunnah kamil. Kamil. Macam dia tak semestinya hukum idgham ya. Tak semestinya idgham ma'runah saja. Idgham ma'runah pun ada kamil, idgham bila gunnah pun ada. Itu yang saya nak terang tu nanti. Jadi dia detail lah sikit yang saya ambil nota tu, detail sikit. Ni macam kita tebuk-tebuk ni, nanti jumpa lain kali lain pula maksud dia kan. Tapi ini betul lah, seperti Datin cari ni betul lah. Okay. Ini bila guna Ustazah ya? Super juga dengan kullan yusibana. Ayat yang ke bawah dia tu. Ya. Okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita jawab yang soalan minggu lepas. Ya. Semak jawapan. Saya jawab jawapan je. Okey. Soalan pada 24 bulan 6 ya. Pengertian ikhlaq. Apa dia pengertian ikhlaq? Dari segi bahasa ialah tukar, daripada segi istilah ialah menukar sebutan nun sakinah atau tanwin kepada bunyi mim dengan menjaga dengung. Itu dia dari segi istilah. Okey ya. Tulislah jawapannya. Bukan tulislah, tengokkan betul tak yang kita buat. Okey, contoh ialah yamba'u. Boleh, yamba'u boleh. Sami'um basir. Mirba'. Ya, itu ialah contoh-contoh ikhlaq. Satu perkataan dan dua perkataan serta tanwin. Okey. Yang ketiga, soalan yang ketiga, hendaklah ditukar sebutan nun kepada suara mim secara ikhfa serta dengung. Dia ikhlaq tapi bunyi dia macam ikhfa. Ya. Secara ikhfa serta dengung ya. Yang keempat, jawapan dia mempunyai huruf mim kecil bersamanya. Atas nun kecil tu ada mim kecil. Atas nun yang besar tu ada mim kecil ditulis. Dan atas dan tanwin baris depan selepas waw kecil ada mim kecil. Fathah
selepas garis macam angka 1 sending ada mim kecil dan juga kasrah. Kasrah ada garis sending, lepas tu ada mim kecil. Itu tandanya ialah iqlab, ya. Lepas ni kita berhati-hati. Dulu kita tak berhati pun, ya. Tanda-tanda tanwin, tanda nun mati yang ada mim atasnya tu, dah tak payah nak fikir dah, itu iqlab dah tu. Okey, kenapa panggil iqlab? Kerana suara nun ditukar kepada suara mim secara ikhfa. Okey, wallahu alam, itulah saja jawapan kepada minggu lepas, ya. Insya-Allah sama-sama kita compare yang kita dah buat. Kalau betul semua right, tulis markah 100/100. 5/5. Okey. Okey. Dan ada tak minggu-minggu yang lain tu saya tak sempat nak jawab? Tak ada, ya. Setengah saya jawab dalam video kan. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada Ustazah jawab sekali lagi iqlab. Kenapa dinamakan iqlab? Okey, saya jawab ringkas je, tapi kalau awak nak jawab dengan beratur elok macam buku buatlah. Saya jawab untuk fahamnya. Kenapa dinamakan iqlab? Kerana suara nun bila kita bunyikan nun tu, nun yang bertanda mim kecil tu, ya. Suara nun ditukar kepada suara mim. Nun tu tak ada bunyi an, dia bunyi gitu. Ya. Kepada mim secara ikhfa, maknanya kita secara dengung lah. Ikhfa tu menyembunyikan nun yang bertanda mim tu dengan dengung. Okey. Tengok balik nota, kalau nak tulis cantik-cantik, ikutlah jawapan dalam nota ni. Saya ni jawab ikut fahaman, ikut faham. Kita faham benda tu, kita jawab ikut fahaman kita sendiri, ya. Okey, alhamdulillah, bagus soalan. Okey. Dan seterusnya ada kemusykilan. Hari ni saya paksa diri saya untuk buat untuk cari benda tu. Memang ada, saya dah penat saya tulis elok-elok kan. InsyaAllah kalau saya ni saya hantar ke grup. Okey. InsyaAllah. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada lagi, kita baca doa dan kita tutup majlis kita. InsyaAllah. Okey, kita tangguhkan kepada minggu hadapan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya afu ya ghafar ya tawwab ya qudus ya jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha menerima taubat, wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami dalam menghayati Al-Quran ini, kesilapan kami dan keterlanjuran kami, dan ajarlah kami, terimalah taubat kami dan suci dan jernihkanlah hati kami, nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati dan dosa dan berhala dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik adalah kekurangan saya, ketaifan saya. Oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir batin daripada saya. InsyaAllah diizinkan Allah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Wallahu alam. Selamat meneruskan tugas hari ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama insya-Allah. Afwan. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak pergi ni? Olive. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak saya sini. Saya pun tak tahu ke mana pergi. Jangan lupa soalan minggu ni. Okey. Jangan lupa soalan minggu ni. Okey.
Okey, sama-sama discuss lah insya-Allah. Saya nak mencari benda Allah tu. Nanti saya boleh ni. Atas meja aja. Atas meja je. InsyaAllah jumpa kita minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi